mereka, dzalika mablaghuhum minal ilm. Itulah kemuncak tujuan terakhir daripada mereka. Kemuncak pengetahuan mereka adalah tentang dunia saja. Ini beza kita dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir kita, dia ada dua macam ilmu lah. Ilmu ni ada dua macam. Satu ilmu dunia, lagi satu adalah ilmu akhirat. Apa beza kita dengan orang kafir ni? Orang kafir, mereka ada ilmu dunia saja. Mereka hanya mementingkan ilmu dunia, dia tak hiraukan tentang ilmu akhirat. Bagi orang Islam, dia double tuan-tuan. Dia ada ilmu dunia dan dia ada ilmu akhirat juga. Jangan ingat orang Islam ilmu akhirat saja, ilmu dunia dia tak kuasai. Ulama-ulama dulu tu kalau cakap tentang tafsir, kita pun tak faham. Kalau Ibn Qayyim cakap tentang astronomi, cakap tentang cakrawala ni, kita pun tak faham dia apa yang dia cakap. Ini ulama tafsir ni. Ulama-ulama tafsir kalau tuan-tuan bacalah kitab-kitab kan, mereka semua macam saintis tuan-tuan. Ada ulama biasa-biasa je. Imam-imam kita, Ibn Katsir cakap, intinya ni ulama agama ke apa. Awak pergi baca lah buku mereka, tengok bagaimana pengetahuan mereka tentang dunia ni, tentang ilmu dunia, tentang ilmu laut semua dia tahu kan. Laut. Kalau kita kena tafsir-tafsir yang macam itu, Allah Akbar, kita pun tak ada angkat. Memang ilmu mereka tinggi betul. Jadi bukan maksudnya mereka ni tak tahu ilmu dunia. Mereka ilmu dunia, akhirat dulu. Jadi Islam ni double kerja kita kena buat. Mereka buat kerja satu. Cakaplah kalau penuntut biasa ni, mereka siang hari mereka menuntut ilmu dunia, malam hari dunia juga, tuition. dunia juga. Tapi orang Islam siang hari menuntut ilmu dunia, malam hari ilmu akhirat. Ilmu akhirat, dunia, akhirat. Kita buat kerja dua. Kita kena, nak jadi orang beriman kena dua kan. Ni lebih je. Kena buat kerja dua kali, double diorang punya kerja. Allah Akbar. Sebenarnya lah kalau kita ikut, bukan maksudnya kita tak ambil ilmu dunia dengan, tapi orang kafir ni kata Allah, ilmu dunia paling tinggi, ilmu akhirat langsung mereka tak tahu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sungguhnya Tuhan kamu dia mengetahui siapa yang sesat daripada jalan dia. Man dhalla an sabilih, sesat daripada jalan dia, daripada agama dia. Wa huwa a'lamu biman ihtada, dan dia mengetahui akan orang yang mendapat petunjuk. Allahu Akbar. Kita ni tuan-tuan, kita tak tahu sama ada kita ni mana satu ni golongan orang yang sesat ke, orang yang dhal, ataupun orang yang muhtadi, orang yang dapat petunjuk. Macam mana kita nak tahu? Tengok kita punya amalan kita punya iktiqad kita. First kali iktiqad kita, pemikiran kita ikut petunjuk Allah ke tidak? Petunjuk Allah apa? Al-Quran dengan hadis. Kita ada petunjuk Allah. Petunjuk Allah Allah turunkan Al-Quran, di bawah dia Rasulullah SAW. Kita punya pemahaman sama tak? Kalau sama, insya-Allah kita ikut. Ulaika ala hudan min rabbihim, mereka lah orang di atas petunjuk Tuhan mereka tu. Kita ni pemikiran kita kena tunduk kepada apa yang dibawa oleh Al-Quran dan apa yang dibawa oleh hadis Rasulullah SAW. Itu dia. Kalau kita nak cakap, kalau tak mau sesat, kan Nabi cakap, kamu takkan sesat selama-lamanya selama kamu berpegang kepada dua perkara. Kamu takkan sesat. Jadi nak elakkan sesat, kena ikut Al-Quran, kena ikut hadis. Ini hadis banyak pada apa ni, baca kan, habis juga hadis. Tuan-tuan kalau baca hadis Bukhari pun, Muslim, Kutubus Sittah pun, kalau letak sini habis tak? Habis juga. Kalau baca ini, kadang kita tak baca, hadis pun kita tak baca, Quran kita tak baca. Lepas tu syok sendiri lah. Kalau hadis tak tahu, Quran tak tahu, apa yang maksudnya apa yang iktiqad awak ni? Iktiqad atas hawa nafsu je.
Jadi kalau nak tahu kita ni sesat ke tak, hidayah ke petunjuk, kalau orang tanya dia, kenapa kau cakap macam gini, kenapa kau cakap macam gini, kenapa kau buat macam gini. Kalau ada orang boleh jawab qala Allah, qala Rasul, qala Allah, waduh, habis give up kita dengan orang macam gini. Itu yang buat orang Kristian, seorang Kristian ni, dia pergi ke masjid, dia ada banyak soalan. Dia ada banyak soalan di Australia. Dia ada banyak soalan. Dia cakap dengan imam ni. Imam ni dia cakap, semua yang aku tanya semua ayat Quran dia jawab. Aku cakap, aku tak pernah tengok padri dalam agama aku macam gitu. Confident aja. Imam, apa saja soalan dia akan jawab ayat Quran, ayat Quran, ayat Quran, ayat Quran. Terus masuk Islam orang ni. Tengok terkejut dia kat bagaimana dia punya ilmu tu. Ilmu mereka benar-benar mereka menguasai ilmu tu. Kalau kita tanya masyayikh, kalau kita tanya apa, semua keluar. Dulu saya pernah tanya seorang ahli hadis tu, tanya apa dia, tunggu komputer. Ada hadis ni, ada hadis ni, tak ada. Dalam komputer senang je, kita tak payah search. Dia searchkan kita, ada tak hadis ni, ada ke tidak. Jadi ini orang yang betul-betul di atas hidayah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang sesat selain daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dia cakap ni tak berdasarkan kepada hidayah. Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Dia meropong lah apalah kita cakap cakap meripik lah, cakap benda nampak macam real aja, tapi jauh daripada hidayah. Ada seorang ustaz kena tegur. Ustaz, awak ni ilmu tak sampai lagi. Awak belum sampai kepada macam mana roh boleh bertemu dengan roh boleh macam gini. Buat macam real je. Dia tegur ustaz tu. Ustaz tu belum sampai ilmu tu. Dia punya ilmu lagi tinggi lagi, ilmu tentang roh. Allahu Akbar. Dia nak temberang dengan siapa lah. Ilmu tentang roh setelah Allah turunkan yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya kepada kamu tentang roh. Qul ruh min amri rabbik. Katakanlah tentang roh itu adalah urusan Tuhan dan kamu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Ilmu roh daripada waktu ayat itu diturun sampai sekarang tak berkembang pun, tuan-tuan. Tak berkembang pun. Jangan awak nak merepek, merapu cakap tentang roh macam gini, roh macam ni, roh boleh masuk ini, roh boleh masuk ini. Jangan terberang sangat lah. Kita cakap, ada cakap ilmu ustaz belum sampai, memang belum sampai. Dia cakap ustaz ulama pun tak tahu, hatta Nabi SAW pun tak tahu tentang urusan roh ni. Awak nak cakap tentang roh orang boleh masuk, roh boleh gini, roh boleh gini semua. Ada kawan saya ni orang, saya pun saya tengok pahaman roh ni, saya fikir siapa ni pahaman ni. Dia balik daripada Jakarta, dia agak ini orang masjid lah, tuan-tuan, orang masjid, bukan orang rempit cerita kita tak terima lah. Ni orang agama punya cerita. Aku jumpa seorang tu, umur dia sebenarnya dah 340 tahun. Dia kata, aku jumpa orang, dia kata, di dalam aku berpindah, roh aku berpindah kepada budak muda ni. Saya sebenarnya umur saya dah 340 tahun. Dia percaya pula mesti percaya pula berbual dengan budak ni. Aku jumpa seorang itu, dia masuk dalam budak, seorang budak pemuda, dia dulu wali lah, dia dah 340 tahun. Saya nak cakap Allah Akbar. Ini kalau saya bawa cerita macam ini, tentu tuan-tuan semua suka cerita. Cerita macam ini, roh boleh berpindah, roh boleh masuk, roh boleh ini semua. Ini rupanya pahaman ni tersebar luas, macam disebabkan roh boleh berpindah-pindah, boleh ini semua. Macam real aja lah. Kalau kita cakap daripada mana kau tahu, ini ilmu awak belum sampai lah, susah nak cerita. Kita pula belum sampai ilmu ni. Alhamdulillah. Jadi kita bila dengar je, kalau compare dengan Al-Quran yang cakap urusan roh ni urusan Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita tahulah ini adalah orang sesat. Ini jelas-jelas orang sesat. Tak perlu juga. Masalahnya kadang kita tak tahu Al-Quran. Kita tak tahu apa benda Al-Quran. Kita tak faham pun Al-Quran, tak payah itu. Jadi orang cakap
macam mana kita nak boleh cakap kita nak check and balance daripada Al-Quran. Kita pun tak tahu Al-Quran. Kita pun tak tahu Al-Quran. Jadi orang boleh cakap apa saja, perkara tu kadang bertentangan dengan Al-Quran. Kita tak tahu Al-Quran. Macam mana? Sama je 2 kali 5. Kita akan 2 kali 5 juga lah. Boleh kena. Apa pun tak tahu Al-Quran. Orang cakap tentang sesuatu perkara, kita pun tak tahu apa Al-Quran cakap tentang perkara ini. Nah, itu masalah kita. Masalah kita, lemahnya kita ni. Kita dengan kitab kita pun kita lemah juga. Jangan cakap dengan ilmu lain. Ilmu di dalam kitab kita pun kita tak tahu. Ilmu di dalam kitab kita pun kita tak tahu. Macam mana nak cakap tentang ilmu-ilmu lain lagi. Kita punya sendiri pun kita tak tahu. Allahu Akbar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dah awal dah. Dah azan. Sekarang dah awal dah. InsyaAllah kita sambung ayat ni. Pasal dia ada kena-mengena dengan ayat yang 32. InsyaAllah moga-moga Allah Alhamdulillah kita sampai percaya, sampai kita selalu tadabbur baca Al-Quran. Semoga kita termasuk dalam Alhamdulillah Quran. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin.